Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana menjawab soalan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjawab salam. Okey, baik. Maknanya kamu dengar suara saya. Baik, kita akan sambung kelas pembelajaran Scratch kita. Ustaz akan ulangkan. Okey, semalam Ustaz ada bagi cabaran kan? Jadi ada seorang murid ni, dia telah hantar nama dia siapa lah? Nakiuddin. Okey, nama dia Nakiuddin. Dia dah hantar dekat Telegram saya. Jadi marilah kita tengok hasil daripada murid yang bernama Nakiuddin ni. Okey, dia buat macam ni. Okey. Okey, gerak. Dia bergerak kemudian dia berhenti. Kenapa berhenti? Untuk dia berdialog. Okey, masuk apa? Okey. Baik, tahniah diucapkan kepada adik Nakiuddin. Dia telah berjaya menghantar dan menyahut cabaran lah untuk buat apa ni, task tu. Baik, untuk yang hari ni agak menarik sikit bagi siapa yang belum belajar tentang Scratch. So yang hari ni dia agak menarik. Tapi bagi siapa yang dah biasa dengan Scratch, so dia akan rasa macam biasa je lah. Sebelum kita teruskan, Ustaz lebih suka untuk kita ulang kaji sedikit pelajaran yang lepas. Malam kita dah belajar apa? Malam kita dah belajar bagaimana nak menggerakkan karakter kita ni, sprite kita ni daripada atas ke bawah. Maknanya dia taklah statik je. Selain daripada dia boleh bergerak daripada kiri ke kanan, ataupun kanan ke kiri, dia juga boleh daripada atas ke bawah. Okay. Selain daripada dia boleh berpusing, dia pun boleh bergerak atas ke bawah, kanan ke kiri. Jadi caranya macam mana? Caranya ialah ni ulang kaji kita guna apa? Kita guna change ni. Change kalau macam atas ke bawah dipanggil Y. Change Y. Okay. Dan tengah-tengah ni memang kita kena letak weight. Weight. So weight di sini kalau macam ni, kita akan letak titik 5 ataupun 1 pun boleh. Tengok nanti macam mana. So yang Y atas ni dia positif, Y yang bawah ni dia negatif lah. Maksudnya dia negatif sikit. Okey. Jadi bila kita tekan ni, nampak dia gerak ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Kalau nak bagi dia sentiasa konsisten, sentiasa atas ke bawah, jadi kita letaklah forever ataupun repeat. Repeat pun boleh. Ataupun tekan ni, yang bertekan bendera hijau ni, tekan bawah. Kalau macam nampak tak berapa cantik ni, sedekat atas yang ni letak weight. Letak weight. Yang sama juga titik point 5. Bertekan bendera hijau. So maknanya sambil dia bergerak, kita boleh masukkan suara kita ataupun boleh bagi dialog dekat dia. Jadi maknanya kita punya karakter, kita punya sprite itu dia tak statik. Dia ada berlakunya pergerakan. So ini di antara kod yang boleh kita gunakan untuk digital storytelling. Okay, selain daripada di atas ke bawah, kalau nak ke kanan ke kiri, kita guna apa? Siapa boleh jawab? Atas ke bawah, kita panggil Y. Y nombor, bawah negatif nombor. So untuk dia ke kanan ke kiri, apa? Siapa nama? Siapa nama jawab tu? Siapa nama? Muhammad Nakiuddin Okey, bagus. Muhammad Nakiuddin, bagus. Jawapan dia ialah kalau nak gerakkan dia daripada kanan ke kiri, so ke kanan nombor, ke kiri negatif nombor. So kita cuba kita cuba. So kita cuba, kita letak ni. Buat sekali lagi. Motion
Lepas tu change X ni, X. X kita buat 2 kali. Sebab apa 2? Atas dia nombor, bawah dia negatif nombor. Negatif 10. Dan tengah-tengah kena letak weight. Kenapa kena letak weight? Weight ni sebab apa? Kalau macam kita cantumkan dia 2 macam ni, dia nampak macam tak berlaku apa-apa pergerakan. Sebab apa? Sebab dia terlalu laju. Jadi perlu kita tomak ninahkan dia. Kita perlu bagi dia macam berhenti seketika, barulah nampak dia punya pergerakan dia. Kalau kita tekan ni, nampak dia ke kanan ke kiri, kanan kiri, kanan kiri. Okay, lepas tu nak bagi dia forever, selalu letak apa? Letak forever. Okay, kena letak sini atas dia weight sikit, titik 5. Kemudian kita letak kat bawah ni. Okay, jadi apa? Kan? Ke atas, ke bawah, kanan ke kiri. Okay. Boleh faham tak? Boleh faham Okay. So seterusnya kita nak belajar tentang apa ni, superhero. Superhero ni dia bergerak macam dia terbang terbang melalui bangunan. Okey. Sampai yang kita perlu buat ialah kita kena cari sprite kita. Sprite kita macam superhero. Okey. Superhero. Okay, sekejap. Ada tak macam yang superhero? Okey. Okey. Sekejap. Select dulu. Contoh dia ni lah. Contoh ni Contoh ni. Okay, kita buat yang ni dulu. Nanti awak kalau ada superhero dekat internet, awak Google je. Nanti guna Superman ke, Spiderman ke, boleh download. Guna cara yang saya telah tunjukkan semalam. Remove background dia. Kemudian dia boleh bergerak-gerak. Ini kita kena apa ni? Kecikkan lagi. Kecikkan dia kepada 50. Okey, cantik. Lagi 40. Okey, lepas tu kita kena cari dia punya bangunan. Okey, bangunan ni. Okey, bangunan ni dia ada banyak. Ni kostum dia. Okey. Lepas tu kita nak letak, okey, nanti kita akan letak dia punya macam kalau burung ni ni kita ingat burung Burung ni dia dapat tangkap bintang, dia akan dapat markah. Kalau dia tertangkap kelawar, dia akan tolak markah. Dan bila dia tangkap bintang, akan keluar bunyi aung. Kalau dia terpakai kelawar, akan bunyi bat. Okey. Okey, baik. So, mula-mula kita kena, nanti kita akan masuk bintang. Bintang tu nanti dulu. Okey, lepas tu kita nak bagi dia ada background. Cantik sikit kan. So, background apa yang sesuai untuk ni? Okey, kita pakai yang ni lah, yang simple-simple tu. Okey Okey, yang background ni pun kalau awak nak tukar warna pun boleh. Kostum ni. Okey tak ni? Kalau awak tukar warna dia apa? Nak apa? Warna merah ke apa ke? Awak boleh tukar. Contoh ni Awak tukarkan dia warna ni ke, apa ni ke. Pulang So awak boleh tukar macam tu. Boleh adjust sikit. Okey. Contoh macam ni. Okey. Yang ni saya nak tukar warna lain lah. Okey. Baik. Kemudian dekat background ni kita nak letak dia suara. Suara apa yang best sekali? Saya loops lah.
Emotional. Okay, kita ambil yang ni lah. Video game. Okay, ambil video game. Video game. Lepas tu dekat code. When right click, play sound. Video game until done. Dan kita letak dia forever. Sentiasa dia memainkan lagu dia. Okay, baik. Sekarang ni kita dah bagi kod dekat backdrop. Kan? Sekarang ni kita nak bagi kod dulu dekat sprite kita yang pertama. Iaitu burung ni lah. Burung ni. Baik, untuk menggerakkan dia ni, kita guna apa? Murid-murid. Biasa kalau macam kita PS2 ke PS4 ke apa, kita ada alat kita kan. Dia panggil apa? Yang alat tu. Lupa lah. So kalau macam kita guna komputer, kita nak guna apa? Nak guna apa murid? Keyboard kan? Keyboard. Keyboard nak tekan apa? Biasa. Tekan arrow kanan, arrow kiri, arrow atas, arrow bawah. Ni. Board. Mana nampak ni? Kan ni, arrow kanan, arrow kiri, arrow atas. Ni, arrow atas, arrow bawah. Okey. So kita nak settingkan dia macam tu. Settingkan. So untuk settingkan dia tu kita guna apa? Kita guna when ni. Okey, jap. Saya punya mouse ni. Okey. When space ni key press. Kita tekan sini. Dia tukar daripada space kepada up arrow. Up arrow apa? Ni dia up arrow. Up arrow kalau macam ke atas tadi adalah Y kan? Atas, bawah Y, kanan, kiri adalah X. So kita guna change Y by. Iaitu change Y by. Okay. Letak dulu dalam 30 itu. Okay. Okay, kita cuba. Kita cuba. Sekarang ni saya tekan saya punya arrow up. Dia naik atas. Tapi bila saya tekan arrow bawah, dia tak bergerak. Sebab apa? Kita tak codingkan lagi. Sebab kita baru codingkan yang arrow atas saja. Kemudian sekali lagi kita duplicate saja. Duplicate. Kemudian yang ini letak bawah. Okey. So kena yang kalau arrow ke bawah kena negatif. Negatif 30. Okey, lepas tu kita guna when up ni tukar kepada down. Tidak. Down. Ini kejap. Tukar. Ini kepada down. Bawah. Yang ini kanan. Right arrow. Tapi yang ini tukar kepada X. Ke kanan X. Ke kiri pun X. Atas Y. Bawah Y. Okay. So tukar kepada change X. Ini kepada 30. Okay. Dan kita duplicate. Tak bawah ni. Yang ini tukar kepada left arrow. Jadikan dia negatif 30. So sekarang saya nak try saya punya ni. Saya tekan up arrow, dia naik atas. Down arrow ke bawah. Kanan, right arrow ke kanan. Left arrow ke kiri. Jadi tak? Okey, setakat ni boleh faham tak? Ada nak tanya? Okey, kalau tak tanya, saya teruskan. Okey. Sekarang ni yang untuk yang sprite yang pertama dah settle. So, kita akan buat coding yang sprite yang kedua iaitu building. So yang building ni ialah kita kena buat apa? Kita nak dia bergerak daripada, sebenarnya bukan backdrop tu yang bergerak. Sebenarnya bukan backdrop tu yang bergerak, tetapi yang bergerak, saya mouse sekejap. Sebenarnya bukannya backdrop tu yang bergerak, tidak. Tapi sebenarnya building, bangunan tu yang bergerak. Seolah-olah seperti dia tengah terbang. Okey, cara dia macam mana? Cara dia ialah kita kena buat, kita kena letakkan dulu apa kita panggil
X dia berada di mana mula-mula. So kita kena letakkan dia go to X. Go to X ni. X dia berada berapa? Kat sana kita letak kat sini je. Paling mana boleh dia boleh? 250 lah. Kita letak di sini 250. Kemudian yang Y ni letak kosong. Okey. Sebenarnya berada di situ. Kemudian kita nak bangunan ni dia bergerak ke kiri. Bangunan ni dia bergerak ke kiri. Caranya bila ke kiri, so maknanya dia lah X ke kiri. Ke kiri kan? Maknanya dia X dan X dia tu positif ke negatif. Maka X tu dia bersifat negatif. So kita kena letak change X ni kepada negatif something lah, negatif 5 ke. So nanti awak boleh adjust. Awak boleh adjust nak letak 5 ke, negatif 5 ke, negatif 10 ke apa ke, nanti awak adjust. Awak try je, try and error. Sebab benda ni dia kena di try. Kalau dia tak try, tak boleh. So untuk bagi dia sentiasa bergerak ke kiri, kita kena bagi dia, kita kena orderkan dia repeat. Repeat ke forever ke. So repeat lah banyak nak letakkan. Repeat berapa kali. Okey. Repeat maknanya ulang. Okey. So letak sini. Go to X maksudnya ialah kita nak bangunan ni bila bendera hijau ni ditekan, bangunan ni akan senantiasa berada di sini dan dia akan bergerak ke kiri. Negative 5. X negative 5. 5 maknanya dia ke kiri. Okey. Dan dia akan bertukar-tukar bangunan. Kan? Sebab kostum bangunan ni ada banyak kan? Ni ada banyak kan? So kita nak tukarkan dia. Macam mana nak tukarkan dia? Next costume. Ni dia. Next costume. Letak atas ni. Dan kena senantiasa. So kena sentiasa, boleh guna repeat, boleh guna forever. Okay. Lepas tu kita try. Nampak? Dia. Siapa sebenarnya yang bergerak? Adakah background ke ataupun sprite? Sprite bangunan. Jawapannya ialah sprite bangunan yang bergerak. Okay. Okay, kita belajar yang simple dulu. Dan kita letak apa? Letak apa ni? When green screen. Green flag. Bangunan apa? Bendera hijau ditekan. Dia akan ni. Okay. Nah, saya sebut gerakkan. Apa saya gerakkan? Saya punya right arrow, left arrow, ke bawah kan dia. Okay. Okay. Okay, kita yang simple dulu. Okay, untuk yang sound tu, kita boleh letak. Tadi kita dah letak dekat backdrop kan, so tak ada masalah. Letak kat backdrop boleh untuk sound dia tu. Okay, lepas tu kan, kita boleh apa kita panggil? Kita boleh nak jadikan dia ni boleh boleh berpusing-pusing, boleh berpusing-pusing. Boleh berpusing-pusing lah, maknanya contoh kita dah dalam keyboard kita ni, kita guna up arrow, down arrow, right right dengan left kan. Kalau kita tekan space, kita boleh jadikan dia berpusing. Apa-apalah, boleh jadikan dia berpusing. Kalau kita tekan space ni boleh jadikan dia bertukar-tukar warna. Ingat tak yang 2 hari lepas saya ada ajar cara apa? Cara tukar warna. Tukar warna kan? Tukar mana warna change size. Okay. Ni set color ni.
change color effect by. Dia boleh bertukar warna daripada sekarang ni warna coklat ni, tukar warna merah, hijau kan. Okey, itu awak boleh gunalah. Boleh guna yang kod ni. Kalau nak tiba-tiba dia kita tekan button space, dia boleh berpusing. Berpusing beberapa darjah dan dia balik kepada asal. So kita boleh buat. So cara dia ialah kita guna button space. Kita guna button space kita. Okay, lepas tu kita nak dia turn ni berpusing 15 degree ni. Sekejap. Okay. Okay. Kemudian kita nak dia boleh berpusing lah. Repeat 24. Okay. Naik atas. Okay. Okay, mula Saya up, bawah. Okay, kiri. Tekan-tekan space. Nampak? Saya tekan space, dia berpusing. Saya tekan kanan, kiri, bawah, atas, tekan space, dia berpusing. Kalau dalam game ni, kita boleh buat yang A ni keluar peluru. Okay, tu nanti. Tu nanti dalam dah 4 minggu, dah 14 hari kita belajar, saya akan ajar cara untuk buat game cara untuk buat game keluar peluru. Itu nanti, sabar. Kita belajar yang basic dahulu. Okey, satu lagi kan. Kita tengok ni. Change X by -5. Kenapa dia -5? Cuba kalau kita letak dia -20. Apa jadi? Dia terlalu apa? Terlalu laju. Betul tak? Terlalu laju. So kalau macam letak -5, dia letaklah terlalu laju. Kalau letak dia -2, dia akan slow. So kalau ada -5, dia 96. Okey. Okey, lepas tu sebenarnya pada change X by ni kita boleh buat level-level game tau. Kita boleh buat level-level game. Maksudnya ialah level 1 kita bagi dia pergerakan dia tu tak terlalu laju. Level 2 kita buat lagi laju. Level 3 lagi laju sampai level 10. Jelah itu untuk pertandingan. Macam yang saya beritahu, kita kementerian KPM dia akan buat pertandingan Scratch. Dia punya tema dia ialah tentang teknologi. Teknologi maknanya lumba kereta ke, jet pejuang ke apa ke, yang penting teknologi kan, berkaitan dengan STEM. So antara syarat yang dia berikan ialah permainan game tu menggunakan Scratch tu, sama ada Scratch 3.0 ataupun 2.0, dia mesti ada level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Maksud pergi kepada level tu, so itu syarat dia, kena ada level. Nanti esok saya akan ajar insya-Allah cara untuk sekarang ni, hari ni kita buat level 1. Esok kita akan buat bagaimana untuk buat level 2 pula. Okey, baik. Okey. Lepas tu kita nak buat okey, yang ini dah ada. Kita dah bagi dia ada macam burung ni kan. Dia dapat tangkap bintang, bintang. Letak bintang sini. Sun. Okey. Fantasi. Okey, jap. Star. Okey, ada star ni. Okey. Kita nak star ni. Kita nak bila burung ni dapat menyentuh bintang, dia akan dapat markah dan dia akan dapat bunyi, suara.
Jadi kita pergi pada star ni. Kita tekan star ni. Okay. Kita nak buat apa kat dia? Kita nak bagi dia apa? Nak bagi dia macam boleh bagi markah lah. So bila kita nak buat kod star ni, apa yang perlu kita buat pertama ialah bila dia muncul, bila dia muncul dekat mana dia akan muncul, kat mana kedudukan yang dia akan berada. Mana dia akan ada? Kan? Bila kita tekan benda hijau ni, so macam yang ni dia akan ada kat sini. Manakala yang bangunan ni dia akan berada di 250 darjah kat sini. Sentiasa. So dekat bintang ni dia akan berada di mana? Kita kena setkan dia. Setkan X dia kat mana? So kita letakkan X dia ialah berada pada 250. 250. 250 lah. 270 ni yang tempat kedudukan yang paling akhir ni. Paling awal lah. Mana dia berada di 250. Kemudian kita nak dia bergerak. Bintang ni dia bergerak ke kiri. Bintang ni dia bergerak ke kiri. Dan burung ni dia akan sambut. Dia akan tangkap. Okay. So bagi macam mana nak gerakkan bintang ni daripada kanan ke kiri? Siapa boleh jawab? Sama seperti yang bangunan tu. Siapa boleh jawab bagaimana nak gerakkan bintang tu daripada kanan ke kiri? Change. Ya? Kita change X. Positif ke negatif? Negatif. Kenapa negatif? Dia bergerak ke kiri. Sebab ke kiri kan? Ingat saya ulang sekali saya ulang sekali lagi. Apa ni? Sekejap. X, Y, sketch. Okay. Kita punya ni. X ni bila dia bila dia ke kiri, so maknanya dia akan apa? Negatif lah situ. Kalau dia dekat kanan, okey, nanti awak buat kat rumah nanti. Awak cuba buat pula, awak letakkan yang bintang tu berada di negatif 240. Sekarang ni bintang tu okey, sekarang ni bintang ni dia berada di 250. Cuba awak buat pula terbalik. Bintang ni berada di sini, negatif 250. Dan dia bergerak daripada kiri ke kanan. Tu kalau awak bisa lah, kalau awak bisa buat, insyaAllah boleh buat. Okay? Sekarang ni saya buat daripada kanan ke kiri. So nanti awak buat, tak ada buat apa-apa kan. Daripada kiri, buat ke kanan pula. Okay, baik. Lepas itu, kita nak gerakkan kan. So guna change lah. Change X by. X ni, kena letak negatif. Sebab daripada kanan ke kiri. So kita letak dia berapa? X10. Dan dia perlu sentiasa berulang. Sentiasa berulang guna repeat. So nak letak berapa, tak 40 ke 50 ke, tak kisah. Baik, lepas tu kita masuk ke sini. Kan? Naikkan sini Lepas tu kita nak dia, kita nak apa ni, bintang ni takkan nak keluar dekat sini je. Kita nak dia sentiasa berubah-ubah. Okey, kali pertama dia keluar kat sini. Kali kedua dia keluar kat bawah ni. Kali ketiga keluar kat sini, keluar kat sini, keluar kat sini, keluar kat sini. So nak bagi dia keluar pada penjuru yang berbeza, kita guna apa? Kita guna random position. Motion, pergerakan kan? So kita pergi pada random. Ada kat sini random. Random position, iaitu go to random position. Ni. Tak sini. Kalau kita tekan ni, dia ada mouse pointer. Mouse pointer ni maknanya adalah kalau kita gerakkan mouse kita dekat kiri atas, bintang ni akan ikut kat mana mouse tu bergerak. Okey Kalau letak dekat ni, Griffin ni, maknanya bintang ni akan menuju ke Griffin saja. So kita nak dia random position. Okey. Lepas tu, kita nak benda ni sentiasa berulang. Kita nak arahan macam ni. Kita nak arahan bintang ni muncul di pelbagai penjuru
dan dia berada pada kedudukan 250 dan dia sentiasa bergerak daripada kanan ke kiri, kita nak dia sentiasa lakukan, so kita kena letak forever. Forever. Sampailah bateri laptop tu habis, barulah dia berhenti. Dan kita letaklah dia punya when green flag ni. Okay, cuba kita try Nampak? So di sinilah dia kena buat tangkap. Okay. Boleh Boleh Boleh. Okay, lepas tu tadi saya cakap kan, kita nak buat game, kita nak bagi dia markah. Maknanya ialah bila burung yang ada 4 kaki ni, dia dapat menangkap bintang, apa yang dia akan dapat? Kita nak bagi dia markah dan kita nak bagi dia bunyi. Kita nak bagi dia markah dan kita nak bagi dia bunyi. So kalau nak bagi dia markah, kita akan menggunakan satu kod, nama dia ialah variable. Variable. So variable ni ialah biasa digunakan untuk, antaranya ialah untuk kita buat skor. Buat skor. Okay. So apa perlu kita buat ialah kita tekan je ni variable, kemudian make a variable. Dia tanya nak namakan dia apa. So boleh letaklah nama skor ke, markah ke. Boleh letak markah, boleh letak skor, ikut skor hati awak lah, kan. Lepas tu kan okey. So dah adalah sini markah kosong. Kan? Jadi lepas tu caranya ialah kita kena apa ni, change score, set ni change markah by 01. So kita boleh letak kalau macam bintang ni, burung ni jaya tangkap bintang, dia dapat 10 markah pun boleh, ikut suka hati kita lah. Nak letak 1000 markah pun boleh. Letak 1 pun boleh, tak kisah. Okay, 1 Lepas tu kita kena buat satu arahan, iaitu arahannya berbunyi apabila burung itu, nama dia Griffin kalau betul sebutan saya tu. Kalau nama Griffin ni, burung Griffin ni, dia berjaya tangkap bintang tu, dia akan dapat 1 markah. So kita kena letak satu dinamakan ialah if. Ni blok baru yang awak belajar. Sebelum ni kita belajar tentang forever, repeat, wait, with, repeat, forever je kan. So hari ni kita akan belajar satu yang baru. Namanya ialah if kosong then. If maknanya jika. Kemudian apa yang akan berlaku. So kita letak if dan kita nak apabila burung ini menyentuh bintang. Apabila burung ini apabila bintang ni, okey, silap sorry. Kenapa kita cakap bintang? Sebab kita sekarang ni tengah codingkan bintang ni. Jika bintang ni terkena dekat burung ni, apa dia akan dapat? 1 markah. So kita kena letak if touching. Sensing if touching. Letak kat sini. If menyentuh siapa? Menyentuh Griffin ni. Jika burung bintang ni dia bersentuhan dengan Griffin ni, then apa akan jadi? Change markah 1. Markah ni akan jadi 1. Kalau 5 kali dia sentuh, maka dia akan dapat 5 kali markah. 5 markah. Okey. Lepas tu kita kalau macam buat macam ni, contoh jika dia sentuh. Okey, jap. Markah by 1. Okey. Skor ni. Okey, skor by 1. If touching Griffin. Okey, Griffin. Okey, kejap. Okey. Ni. Okey, kita kena letak yang ni.
Ya. Okey, jap. Tunggu jap Macam ada satu something. Change score forever. Okey, jap Saya setting jap. Cikgu, cikgu, Ya, ya. cikgu, cikgu kena letak set score to 0 baru game ni jadi. Betul, 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 betul. Saya silap. Sekejap Okey, kejap. Sekejap saya setting jap. Okey. Okey, kejap. Start change. Okey, so yang ni dah kena forever. Okey, jap forever set score ni. 1-0. Okey. Forever if touching if in then okey, kemudian kita letak yang ini ialah height. Height dekat bawah ni. Okey, jap saya try. Okey. Skor tu kosong. Okey, jap. Okey. Okey. Okey, sekejap. And then ni sini adalah dia height. Kemudian show. Okey, kejap. Show wait the minute. And then wait satu saat. And then this. And then okey. Okey, baik. Okey, saya present semula. Okey. Okey. Okey, baik. Ni dia punya, saya besarkan sikit saya besarkan sikit. Okey, nampak? Baik. Ini adalah dia punya kod dia. Kod dia ialah saya lupa nak letak height dengan show ni. Okey. Kenapa kita kena letak height dengan show ni? Okay, saya ulang semula Saya ulang semula. Uh, kita nak bagi dia markah. Kita nak bagi markah. Sekarang ni kita punya coding kita ialah kita nak bila bintang ini dia menyentuh kepada Griffin ni, maka dia akan dapat satu markah. Satu markah. So apakah kod yang pertama kita kena buat ialah kita kena buat variable. Make a variable. Saya dah buat saya punya variable saya iaitu markah. Saya letak sini ialah change markah, berubah markah daripada kosong kepada 1. Mana setiap kali bintang ni kena pada burung ni, dia akan dapat satu markah. Kemudian bintang ini bila dia sentuh, dapat satu markah, kemudian dia akan hilang. Dia akan hilang. Lepas hilang, tunggu 1 second, dia akan muncul balik. Kenapa kita kena letak dia hilang? Sebab apa? Kalau kita tak letak dia hilang, contoh kalau macam kita tak hilang, dia akan apa kita panggil kalau macam satu kalau tak letak height, nanti markah tu dia akan jadi 5. Markah tu dia akan jadi 5. Saya try saya buang ni. Okey, so kita try. Nampak tak? Dia jadi apa? Markah tu satu tu dia jadi banyak.
Okey kan. So kita tak nak macam tu. Kita nak bila bintang ni dia kena dekat haiwan ni, dia dapat satu markah saja. Sekarang ni dah 102. Tadi baru 5 bintang tu sentuh, dah dapat 102. So tak best lah kan. Kita nak bila bintang tu kena dekat burung tu, dia dapat satu markah. So apa tu boleh buat ialah kita kena apa ni, hide kan dia. Bila test ni, hide kan dia. Kemudian tunggu 1 minit. Kemudian show balik. Show balik. Barulah bila kena jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak? Okay. So, coding yang kita perlukan ialah change markah ni. Change ni. Satu. Kat mana dapat nak change ni? Dapat dekat variable. If touching, jika bintang ini menyentuh kepada Griffin ni, kemudian dia akan dapat satu markah. Kemudian dia sembunyi. Satu saat, kemudian dia akan muncul balik. So, benda ni dia kena sentiasa forever. Forever. Jadi bila kita dah main dan kita nak main lagi sekali, dia akan jadi markah, dia akan jadi kosong balik. So ini adalah kod yang kita gunakan. Kod yang kita gunakan. Okay. Boleh faham tak? Boleh. Lepas tu kita nak bagi dia suara. Nak bagi dia suara. Sound. Sound. Okay, sound. Apakah sound yang sesuai? Baik. Ya. Baik. Okay. Change markah. Okay. Kemudian play sound. Try. Pak. Boleh. Kalau nampak dia macam lambat sikit tu, sekejap kita boleh adjust dia, boleh tak dia sound dekat sini. Okay, dia punya sound bite dia tu agak lambat. So kita boleh letaklah dekat, cuba try dekat bawah height ni. Ke sound ni ke. Boleh adjust lah. Okay. Sekarang ni markah satu kan? Markah. Okay, sekarang ni kita nak buat bila dia menyentuh sesuatu lain yang akan menolakkan, yang akan tolak, minuskan markah dia. So kita nak contoh dia letak alien. Sekejap kita try. Okay, bagi ni lah apa kelawar ni. Kelawar. Okay. Kelawar kita kecilkan lagi. Jadi dia 70. Okay. Lagi. Jadikan dia 50. Okay. Okay, sekarang ni kan cara ni sama je, cara coding yang bintang ni sama dengan coding yang kelawar ni. Cuma coding yang kelawar ni kita akan letak sini change kepada negatif 1. Dia akan tolak satu markah. Kita boleh jadikan dia tolak 2 markah
Contoh burung tu dah dapat markah 10. Tiba-tiba dia terkena kelawar. Kita boleh letak dia negatif 5. Tolak 5 pun boleh. So bagaimana kita nak copy pastekan coding bintang masukkan ke coding kelawar ni, kita boleh guna macam ni je. Tekan ni, bawa pergi dekat kelawar. Sekejap. Lepaskan. Kita tengok, dah ada kan? Okey, lepas tu pergi sekali lagi dekat bintang, bawa ni pergi dekat kelawar, lepaskan. Dan kita tengok, okey, kelawar tu dah dapat coding bintang. Sama je kedudukan dia, iaitu kelawar ni pun dia akan berada di pada kedudukan 250 belah kanan ni, dan dia berada di chance negatif 10. Dia punya kelajuan dia negatif 10. Nak bagi dia negatif 8 pun boleh, bagi dia slow sikit. Okey. Kemudian kita nak tukar ni kepada negatif letak 2 lah, nampak sikit. Negatif 2. Tapi yang byte ni kita tak tukar suara dia. Janganlah suara byte, kita letakkan dia suara lain. Suara macam orang kalah gitu lah. Ada byte. Ada. Unhappy. Okay, kita ambil. Ya. Okay, ambil ni lah. Ambil yang ni lah, suara ni je. Nanti awak cari sendiri suara yang okey. So, tadi apa sound dia? Trombone. Okey. Ni kan, yang kelawar ni tukarkan suara dia kepada suara ni, trombone ni. Okay, kita try, kita cuba. Okey. Nampak kan? Dah 2 markah. Kena kat kelawar. Dia tolak. Kalau dah tolak dah kosong, kena lagi negatif 2. Negatif 2. Okey. Okey. Baik. Baik. Esok insyaAllah saya akan sambung. Saya akan tunjukkan cara, contoh kita settingkan dia. Apabila markah ni dah sampai markah 50, kita akan jadikan dia bertukar ke level yang kedua. Faham tak? Maknanya sekarang ni markah dia satu apa? Bila markah ni dah jadi 50, kita nak jadikan dia macam berjaya dan pindahkan dia ke level yang kedua. Esok punya coding. Saya tak boleh nak teruskan bagi semua. Sebab kalau bagi semua nanti awak akan tak dapat semua. Biarlah belajar sikit-sikit. Dan akhirnya kita dapat menguasai. Dulu saya belajar dekat UTM Skudai berkenaan dengan Scratch ni. Pensyarah saya lupa nama dia. Lepas itu apa? Bila kita nak nak buat bangunan kan, contoh bangunan KLCC ke, menara ke apa ke, boleh ke kita buat terus siap-siap sekelopok. Contoh bangunan tu ada 2 menara. Kita buat menara, kita terus buat pasang batu, satu hari tu satu menara, hari kedua satu menara. Tak boleh kan? Dia kena buat sikit-sikit. Maksudnya ialah mula-mula buat dia punya tapak dia dulu. Dah kuatkan tapak, barulah naik satu level. Dan akhirnya akan dapat menguasai, membina satu buah bangunan walaupun dalam masa yang agak lama, tapi bangunan tu dia kukuh. Daripada kita
cuba buat secara laju, berjaya buat menara tapi dalam masa setahun dah retak, dah runtuh. Sebenarnya dalam ilmu teknologi pendidikan ni kita kena belajar sikit. Agak-agak tak apa macam tengah-tengah buat tu tiba macam tak berapa kukuh, kita kena kembali kepada asal, stabilkan balik kita punya tapak kita tu. Maknanya kalau macam kita tengah buat tu, kita kena tengok balik rakaman yang sebelum ni dan tengok apakah yang kita tertinggal. Okay Satu lagi dia punya persoalan saya beritahu apa? Bila kita nak menguasai sesuatu ni, contoh kita diberi nak memahami scratch ni yang agak besar kan. So apa yang perlu dibuat lah, kita kena ambil sikit-sikit. Maksudnya ialah kita kena ambil yang 1 dulu. 1 hingga 100. Ambil 1 dulu. Lepas tu 2, 3, sikit-sikit. Sebenarnya kita kena kuasai dulu dia punya setiap coding tu. Dan bila buat scratch ni, mesti akan berlaku. InsyaAllah berlakunya. Bila kita buat, tiba coding kita tak jadi. Hatta profesor pun, dan doktor yang ajar saya scratch ni pun, dia beritahu, dia banyak kali buat coding, tak jadi. Dia buat coding tu, kan, dia cakap dengan saya, dia buat coding, mula-mula okey kat rumah. Dia buat kat rumah okey. Tiba-tiba sampai dekat student, dekat kelas dia buat tak jadi. Dia dah buat, tak jadi. Kan? Sampai dia jumpa dengan kawan dia tu nak pergi mengerjakan haji. Dia siap apa? Sampaikan, dia siap beritahu. Kalau kau pergi haji, kan, berdoalah dengan Allah supaya coding aku ni, dia dah buat banyak coding tapi coding dia tak hidup. Dan berkat doa daripada kawan itu kot, akhirnya coding dia tu hidup. So benda tu adalah perkara biasa. So kita kena sentiasa buat, cuba. Kalau dah tahu step coding tu salah, so kita gunalah coding yang lain. So saya ialah macam contoh tadi kan, yang macam ni kan, yang macam play sound ni, kalau kita letak dekat sini tak hidup, kita try buat letak kat bawah pula ke atas ke apa ke, ataupun pergi letak dekat sini, letak yang lain ke. So maknanya pelbagai cara kita boleh gunakan sehinggalah kita berjaya menghasilkan satu permainan yang agak simple ni, tapi nanti lama kelamaan awak akan berjaya buat satu permainan yang hebat. Macam Super Mario tu, orang yang buat Super Mario tu, adakah dia buat Super Mario terus jadi? Tak, dia akan buat asal dia game dia biasa-biasa je, super simple je. Tapi dia buat, akhirnya jadi satu yang sangat menarik. Ryzen. Siapa ni? Cikgu, saya ada soalan. Ya. Kan cikgu ajar macam mana membuat game. Jadi kalau ada karakter, macam mana membuat karakter tu pusing-pusing? Berpusing-pusing. Saya tak ajar tadi. Iya, macam mana membuat karakter berpusing-pusing? Yang ni kan? Ni. Iya. Ni kan? Griffin tu. Iya, Griffin tu. Saya guna press. Oh ya, yang flip tu. Yang turn tu. Itu yang macam flip bah. Okey, ini kan, ni. Ya, turn. Sekarang kita dah guna up arrow, down arrow, right arrow dengan left arrow kan. So takkanlah kita nak guna right arrow lagi kan. So kita guna yang space dekat keyboard kita ni. Kan ada space ni kan. Ya. So kita guna space ni untuk bagi dia berpusing. Awak boleh buat button A tu kan, dekat keyboard awak ni kan, ada A kan. Ya. Awak boleh jadikan dia, kalau bila awak tekan A, dia keluar peluru. Dia keluar peluru kena dekat bintang tu. Oh, macam tu. Tapi untuk keluar peluru tu nanti lah. Sebab dia agak rumit sikit. Kita belajar yang basic dahulu. Boleh Boleh. Bagus. Ya, boleh. Murid yang aktif dalam pembelajaran. Jadi cuba buat. Nanti dah siap hari ni kan, hantar dekat saya macam yang Nakiuddin buat tu. Dia dah buat. Hari ni saya nak awak cuba buat macam yang saya ajar ni. Tukar background, tukar karakter.
awak download lah dekat internet Superman ke apa ke. Kemudian dia punya bintang tu tukarlah apa-apa lah. Amat ada nak letak apa ni matahari ke. Kemudian yang markah tu letaklah bom ke apa ke. Kemudian kalau macam bom tu awak bunyikan bom. Lagi menarik daripada saya. Cuba buat Okey, baik. Kalau tak apa-apa, kita tamatkan. InsyaAllah jumpa esok. Esok kita akan... Ya. Cikgu, kenapa yang bintang dengan kelawar tu, kelawar je keluar. Bintangnya tak keluar. Okey, kalau cuba awak tengok ni. Awak kena, bila awak dah tekan, dah buat hide ni, jangan lupa tekan letak show. Awak ada letak show tak? Macam tu. Kalau tak letak show, dia akan sembunyi. Hide ni maknanya sembunyi. Kalau awak letak hide, saya tak letak show, nanti awak bintang awak akan sembunyi je. Tak nampak. So, jangan lupa letak show juga. Wait 1 second and then dia akan show balik. Okey, cikgu dah jumpa. Okey, bagus. Terbaik. Terbaik. Cikgu. Ya. Hamzah. Saya dah letak show tadi pun. Share, cuba awak guna komputer Cuba share screen nak tengok. Saya buat komputer lain cikgu. Saya. Okey, awak ambil gambar, hantar dekat Telegram saya. Sebelum tu awak kena pastikan, kita bila kita dah buat kod ni, kita kena pandai baca tau. Maksud saya ialah bila kita dah buat, kita cuba baca. Contohnya saya bacakan Saya bacakan kod yang bintang ni. Okey, bila bendera hijau ditekan, lama-lamanya go to random position. Maknanya bintang ni dia akan berada di position kejap dekat sini, dekat sini, dekat sini, kejap dekat sini, dekat sini, kat sini kan. Dan dia akan sentiasa pada level X dia 250. Maknanya kat sini je lah 250. Dia takkan dekat sini. Dia akan dekat sini je. Tetapi muncul dia pada berbeza-beza arah. Okey. Lepas tu chance X ni yang bintang ni, dia akan bergerak daripada kanan ke kiri. Kan? Dan hendaklah dia bergerak daripada kanan ke kiri ni berulang-ulang. So repeat 50 ni awak boleh letak lah 100 ke apa tak kisah. Okey. So kalau rasa ni okey. Okey ni. Okay, masa ni pula arahan yang kedua. Arahan yang kedua bagi bintang ni ialah apabila apabila bintang ini menyentuh burung ini, apa dia akan dapat? Dia akan dapat markah. 1 markah. Lepas dia sentuh burung ni, dia akan mengeluarkan suara. Siapa yang akan keluarkan suara? Siapa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa yang akan keluarkan suara? Adakah burung ataupun bintang? Jawapannya ialah bintang. Bintang dia akan keluarkan suara. Sebab apa? Sebab kita berada pada coding bintang. Lepas dia keluarkan suara, dia akan sembunyi. Bintang ni akan hilang. Sebab apa kita hilangkan dia? Supaya dia tidak menambah banyak markah pada ni. Kemudian selang 1 second, bintang ni akan muncul balik. Dia muncul kat mana? Dia muncul dekat sini. Okey. Lepas tu bila kita dah tamatkan permainan kita nak main lagi sekali kan? Markah ni sekarang ni 4 negatif kan? Negatif 4 kan? Bila tekan sekali lagi, dia akan jadi apa? Kosong. Ni set markah kosong. Maknanya bila setiap kali kita tekan bendera hijau, markah itu akan kembali kepada kosong. Walaupun lepas kita main, kita dapat 100 markah, tetapi bila kita tertekan bendera hijau, dia akan kembali kepada kosong markah. Okey. Cuba awak dah buat, awak cuba awak baca coding tu. So nanti awak akan nampak. Kalau awak tiba-tiba, salah ni nanti awak akan. Dan awak kena kaitkan, coding ni untuk siapa? Ni untuk bintang. Kalau kita awak tekan yang building, apa yang awak arahkan ni, ini adalah untuk bangunan. Kalau awak tekan pada burung ni,
So ini adalah coding untuk burung. Dan awak pun boleh buat yang bintang ni play sound ni pada burung. Benda ni dia tidak statik. Awak jangan terlalu fokus pada coding saya. Awak boleh cuba sendiri. Awak boleh cuba, awak boleh letak singular berjaya. Okey, boleh Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa esok insya-Allah. Esok kita nak tambah lagi level. Level 1, naik level 2, naik level 3, naik level 4. So itu syarat pertandingan yang kita akan yang KPM buat nanti tu. Okey, sekian saja. Sekejap, saya nak stop recording. Terima kasih cikgu.